Memori indah bersama PRUBSN kebanyakannya apabila kami membantu golongan yang memerlukan. Sejujurnya, 15 tahun dalam industri ini, kami telah berkembang pesat dan menjadi pengendali takaful keluarga nombor 1 di Malaysia. Saya sebenarnya amat tertarik dengan kerjaya yang membolehkan saya menguruskan masa dengan fleksibel supaya saya boleh membantu lebih ramai orang bagi mencapai aspirasi mereka. Dan pada masa yang sama, saya sentiasa bersemangat untuk memastikan mereka mendapat perlindungan kehidupan yang sepatutnya. Apa yang mendorong saya dan isteri untuk menjadi pelanggan PRUBSN ialah kami mahukan perlindungan untuk masa akan datang. Sepanjang saya menjadi pelanggan PRUBSN selama 8 tahun ni, tak ada sebarang masalah dengan mereka dan sangat mudah untuk berurusan dengan mereka. Kami beraspirasi untuk memainkan peranan penting dalam memajukan negara, menambah baik taraf kesihatan dan ekonomi rakyat Malaysia dan memberi impak positif kepada komuniti sekeliling. PRUBSN terus berpegang kepada misi untuk menjamin masa depan keluarga di Malaysia melalui penyelesaian inovatif yang dibina berasaskan nilai-nilai Islam. Aspirasi saya adalah terhadap golongan kurang bernasib baik. Saya mahu membuat sesuatu yang bukan sahaja memberi manfaat kepada PRUBSN tetapi kepada masyarakat secara keseluruhannya. Making a difference in people's lives adalah inspirasi utama saya dan saya ingin membawa perubahan yang baik dan sedikit sebanyak dapat meringankan beban orang lain. Aspirasi saya adalah untuk terus meluaskan empayar pasukan saya dan memastikan kami terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan di seluruh Malaysia. PRUBSN sentiasa memahami keperluan rakyat Malaysia yang perlukan perlindungan terutamanya pada waktu yang genting macam sekarang dengan memberikan pelan perlindungan yang holistik termasuklah pelan khas kemasukan ke hospital dan juga pasca vaksinasi COVID-19. Kerana itu, kami tawarkan penyelesaian takaful komprehensif yang memberi perlindungan, hayat, perubatan, pelaburan dan juga keperluan pada golongan yang kurang upaya. Jelas bahawa fungsi PRUBSN adalah untuk menyediakan akses kepada produk-produk pelindungan takaful dengan sistem sokongan yang baik untuk para pelanggan. PRUBSN Marko Takaful Jariah telah memberi impak yang besar terhadap tata cara kehidupan saya serta berfikir mencari solusi yang terbaik terhadap masyarakat ini. Ini selaras dengan kata-kata keramat yang sering dilaungkan oleh PRUBSN, takaful untuk semua, untuk kehidupan. Saya mendoakan semoga PRUBSN sentiasa di hati rakyat Malaysia buat selama-lamanya. Saya sebagai pelanggan PRUBSN sangat berbangga dengan kejayaan ini. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa menyokong kami. Komitmen kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan dan perlindungan yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah kami akan teruskan usaha kami untuk tahun-tahun yang akan datang. Walaupun di mana kami berada, inspirasi kami bermula dengan aspirasi anda. Setiap wanita menghadapi cabaran yang berbeza pada setiap peringkat kehidupan. Apakah penyelesaian yang boleh membantu memenuhi keperluan mereka di setiap peringkat kehidupan yang berbeza? Memperkenalkan PRUBSN Anggun, pelan yang direka khas untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada wanita pada setiap peringkat kehidupan. Untuk wanita yang mempunyai peranan yang berbeza, tekanan mungkin dirasakan saban hari dalam memenuhi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Dengan PRUBSN Anggun, anda boleh menguruskan kesihatan mental dengan manfaat penjagaan mental yang memberikan pembayaran balik sehingga 10% daripada jumlah perlindungan asas atau RM5,000 untuk kos rawatan psikiatri pesakit luar untuk memberikan sokongan penjagaan mental apabila anda memerlukannya. Apabila tibanya masa anda ingin memulakan keluarga atau menjadi ibu, kami akan mengiringi anda dalam setiap langkah. Akan tetapi, bagaimana jika anda mempunyai masalah kesuburan? Jangan risau, manfaat penjagaan kesuburan di bawah Mom Care akan menghulurkan bantuan kepada anda untuk mendapatkan rawatan kesuburan. Dan sebagai seorang wanita yang sedang berusaha mencari rezeki dan menguruskan keluarga, apa yang akan berlaku jika anda didiagnosis dengan kanser di organ wanita?
Anda boleh memberikan tumpuan kepada pemulihan kerana PRU-BSN Anggun menawarkan amaun perlindungan sehingga 160% daripada jumlah perlindungan asas apabila didiagnosis dengan kanser wanita. Bukan itu sahaja, anda juga boleh menikmati lebih banyak manfaat yang bersesuaian untuk anda dengan PRU-BSN Anggun. Langgani pelan ini bersama-sama untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan bagi setiap wanita pada setiap peringkat hidup. Hubungi ejen takaful kami hari ini untuk mendapatkan rundingan percuma. Kita hidup di dalam komuniti, baik di kampung maupun di bandar. Muafakat adalah tunggak kehidupan dan komuniti kita. Walaupun kita sibuk bekerja dan menguruskan keluarga, kita tidak akan teragak-agak untuk menghulurkan bantuan kepada komuniti kita apabila berlakunya musibah. Kita sememangnya prihatin terhadap komuniti kita dan akan saling menjaga antara satu sama lain. Atas semangat kita muafakat dan ta'awun, kami membawakan kepada anda PRU-BSN Aman. PRU-BSN Aman ialah aplikasi mudah alih unik yang memudahkan kita semua untuk terus saling membantu dan menyumbang kepada komuniti yang lebih besar, terutamanya ketika waktu yang tidak diduga seperti kematian. PRU-BSN Aman merupakan produk takaful yang menggabungkan aspek bantuan bersama dan konsep peer-to-peer di dalam satu platform. Dengan melanggan PRU-BSN Aman, anda akan dihubungkan dengan ahli-ahli komuniti dengan serta-merta dan pada masa yang sama. Dilindungi dengan manfaat khairat dan manfaat kematian bernilai RM10,000. Pada masa yang sama, ahli keluarga anda tidak perlu risau akan hal pengebumian anda di kemudian hari kerana mereka hanya perlu menghubungi rakan pengendali pengebumian melalui PRU-BSN Aman. Rakan pengendali pengebumian PRU-BSN Aman akan menguruskan pengebumian jenazah anda dengan segera dan sebaik-baiknya bersama keluarga anda. Ini termasuklah membuat laporan polis, mendapatkan permit pengebumian serta membuat tuntutan kematian jenazah sekiranya kematian berlaku di luar negeri. Keluarga anda tidak perlu bimbang tentang kos pengebumian kerana ianya sudah pun diambil kira dan dibayar terlebih dahulu sewaktu anda melanggan PRU-BSN Aman. Alhamdulillah, kita dapat bantu walaupun sedikit. Terdapat banyak lagi kelebihan PRU-BSN Aman. Jom langgan PRU-BSN Aman sekarang. PRU-BSN Aman. Kita muafakat. Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu. Hanya satu ku pinta, percaya pada diriku, hatiku, hatimu, serahkan pada yang satu. Andai bersalah maafkan ku,
jangan berduka. Ku kan selalu ada untukmu. Bertahan walau apa, tak kira apa saja. Bertahan walau apa, bersama selamanya. Jangan menangis, jangan menangis. Ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu. Dan aku mohon agar semua sempurna untukmu selamanya. Ku kan selalu ada untukmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Din, pengacara anda malam ini. Terima kasih sangat-sangat kepada anda yang sudi meluangkan masa untuk menonton rancangan ini malam ini yang boleh ditonton di pelbagai platform sebenarnya.
bukan di Zoom sahaja tetapi juga boleh ditonton di Facebook Pru BSN, Malaysia Kini, Kini TV dan juga Kini Halal. Untuk yang sedang menonton sambil makan malam, dipersilakan. Yang tengah tengok seorang-seorang, jangan stres-stres. Muka tu memang topik kita serius, tapi tak apa, tetap juga kita santai-santai ya. Tapi penting sangat-sangat malam ini sebab yalah, sebenarnya kita selalu dengar banyak kes sedih mengenai perebutan harta sehingga menyebabkan pertikaian, perpecahan keluarga, sampai drama-drama dekat TV tu pun memang mengangkat tema bergaduh, berebut harta je, manjang kan. Jadi apakah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan isu ini? Wasiat, hukum faraid ataupun hibah. Dan saya yakin ramai juga di antara kita yang keliru dengan ketiga-tiga konsep itu. Betul tak? Kalau betul boleh komen dekat ruangan komen di Facebook ataupun di Zoom. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput 3 orang panelis yang akan bersama saya malam ini untuk membincangkan hibah atau hibah. Bunyi orang utara rasanya kan. Hibah atau hibah, pilihan di tangan anda. Jadi saya persilakan sekarang ini panelis jemputan pertama. Saya persilakan Dr. Abdullah Jalil, Pengerusi Jawatan Kuasa Syariah Pru BSN. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Din. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Sihat Alhamdulillah. Sempat makan malam ke tak Doktor? Itulah nanti tempat dulu. minumnya. Sebab minum. Tempat minumnya. Makan nantilah insyaAllah. Demi penonton kita kan. Okey, dan seterusnya panelis jemputan seterusnya dipersilakan Puan Azhani Ishak, perancang keuangan Takaful Pru BSN. Assalamualaikum Puan Azhani. Salam Din, sihat Din? Sihat Alhamdulillah. Happy je muka tu. Ada berita gembira ke Puan Azhani? Dia memang macam ni, memang muka dia ceria. Alhamdulillah, ceria-ceria kita malam ni kan. Ya, betul. Dan seterusnya, seorang lagi penulis yang hebat untuk malam ini, dipersilakan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia orangnya. Hari ni tadi kalau saya tengok dekat IG story sempat makan lepat ya, Dr. Izhar. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Sorry, tak boleh nak pakai yang background belakang tu. Ya. Okey, tak apa. Kita tetap sebab dia juga. hilang. Muka saya hilang. Baik. Muka jadi bercampur ya? Ya. Macam mana nak buat tu? Yang tu tak apa. Kalau kita buat nanti takut hilang muka, tak nampak pula muka Dr. Izhar kita kan. Tak apa. Ya, yang penting kita punya sesi live malam ini memberi manfaat, mesej, ilmu yang kita nak sampaikan sampailah kepada penonton. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para panelis kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih juga kepada para penonton yang menyaksikan di Zoom, di Facebook, dan banyak sebenarnya persoalan yang panelis kita insya-Allah akan jawab pada sesi live kita malam ini. Anda semua pun boleh juga ajukan soalan sekiranya ada kemuskilan, ialah hibah, wasiat, pengurusan harta ni sesuatu yang amat-amat penting sebenarnya. Jadi soalan pemanas badan lah kepada 3 orang panelis kita malam ini. Apakah pandangan tentang perancangan harta? Ringkas saja, mungkin Puan Azhani boleh jawab terlebih dahulu. Boleh Din. Right, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum kepada semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Jadi untuk menjawab soalan pertama lah daripada Din kan, pandangan tentang perancangan harta ni, kalau pandangan peribadi saya melihat perancangan harta ni sebagai suatu ilmu yang perlu dicarilah dan juga dipelajari. Kan, yang mana di sini kalau kita ada ilmu perancangan harta yang betul, sebenarnya dapat membantulah kehidupan kita, sekaligus boleh mengelakkan diri kita daripada permasalahan yang tak diingini sebenarnya.
Okey, dan dalam Islam sendiri saya percaya memang menyarankan untuk kita semua merancang pengurusan harta ni bukan sekadar semasa hayat kita, Din, tetapi sebenarnya untuk menguruskanlah segala aset yang kita ada, orang kata sebagai persediaan juga selepas kita meninggal dunia. Agar selepas kematian pun tak adalah perkara-perkara yang tidak diinginilah. Itu pendapat saya apa tentang perancangan harta ni lah, Din. Baik, terima kasih Puan Nazani. Bagi Dr. Abdullah Jalil pula pandangan tentang perancangan harta, ringkas saja. Baik, terima kasih. Ini warm up lah. Warm up question. Ya, betul. Ya, jadi dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya harta mempunyai hubungan yang sangat rapat. Bahkan harta disebut berpuluh kali dalam Al-Quran. Dan harta bersama dengan manusia sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam kemudian ke dunia ini, kemudian diganjari nanti di syurga nanti pun juga dengan harta. Dan berkaitan dengan harta ni begitu banyak tanggungjawab dan begitu banyak peluang-peluang untuk membuat kebaikan. Dalam masa yang sama juga kalau tersilap urus ataupun tersilap gaya boleh jadi sebab masuk neraka, waliyahzubillah. Jadi dalam Islam ni harta ni ada banyak tanggungjawab dan ada banyak kebaikan dan ada banyak kita panggil sebab-sebab yang boleh menjadikan bebanan ke atas kita di akhirat dan dunia inilah. Jadi nak tak nak kita kena rancang supaya harta ni menjadi aset bagi kita di dunia dan juga jadi bantuan dan ganjaran bagi kita di akhirat, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Mungkin Dr. Izhar ada juga pandangan mengenai perancangan harta, pendek je soalan kita. Terima kasih kepada Din, Dr. Jalil, Fazani. Kalau kita melihat kepada isu harta, sudah pastinya harta itu adalah dua benda yang sangat disukai oleh manusia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bila sebut harta, anak-anak, dua benda ni akan dikejar oleh manusia. Tak ada harta, dia akan kejar harta. Tak ada anak, dia akan dapatkan anak. Tak dapat anak daripada suami dan isteri, dia akan cari anak angkat. Itulah kehidupan kita pada hari ini. Jadi oleh sebab itu, Allah dah bagi kita anak, Allah dah bagi kita harta, Allah bagi kita keluarga yang harmoni, maka perlu jaga dan perlu dipelihara keluarga itu dengan apa tahu? Dengan management yang betul, dan antaranya kita mengambil takaful yang tepat untuk atasi perbalahan dalam keluarga kita. Wallahu alam. Baik, ringkas dan juga padat. Itu baru soalan pembuka sesi kita lah, pemanas badan. Sebenarnya ada banyak soalan-persoalan pasal hibah ataupun hibah ni kan. Dan seterusnya nak tanyalah, apakah perbezaan antara tiga ni? Antara hibah, wasiat dan juga faraid. Mungkin hibah kita pas kepada Dr. Abdullah Jalil terlebih dahulu. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Din. So saya ulas hibah, wasiat dan faraid mungkin kita minta Dr. Muhammadiyah kita, Dr. Izharif. Jadi dalam muamalat ni, dalam Islam ni, kita ada satu institusi yang kita namakan sebagai tabarruk. Tabarruk ni adalah satu konsep yang sangat luas dalam Islam, di mana seseorang memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balas ataupun tanpa mengharapkan balasan. Jadi dalam tabarruk ni kita boleh tabarruk macam-macam. Jadi bila kita mentabarrukkan harta, itu dia termasuk di bawah hibah. Hibah ni adalah kita memberi sewaktu hidup harta yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan ataupun timbal balik. Dan kalau kita bagi kerana kasih dan penghormatan, itu kita panggil sebagai hadiah. Kalau kita bagi kerana nak membantu ataupun bagi pada orang yang berhajat, miskin, fakir, itu kita namakan sebagai sedekah. Kalau pemberian seorang ayah kepada anak dia, itu dipanggil sebagai atiyah. Jadi hibah adalah satu konsep tabarruk ataupun pemberian kepada orang lain, harta kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik. Itu generasi kita panggil
konsep hibah secara umum lah. Maknanya Baik. kalau nak dinamakan hadiah pun boleh. Tapi hibah ni term apa kita panggil istilah yang ada dalam ilmu fiqh dan muamalat. Baik. Itu hibah. Jawapan daripada Dr. Abdullah. Kita pergi ke wasiat pula. Mungkin Dr. Izhar boleh jawab. Boleh terangkan. Okey, berkaitan tentang hibah ya. Hibah ini adalah kalau dalam bahasa kita, bahasa mudah kita hadiah. Hadiah atau hibah selalunya dilakukan ketika hidup. Maknanya saya nak bagi hadiah kepada Din. Okey, saya nak bagi hadiah apa? Saya nak bagi pen. Hadiah pen kepada Din. Itu hadiah. Dia bagi hibah. Tetapi kita kena ingat, hadiah yang kita nak bagi mestilah dilakukan ketika hidup. Itu penting. Itu penting. Kemudian mestilah kalau jenis yang ditukar nama perlu ditukarkan nama secara jelas. Tidak boleh saya bagi hadiah tapi nama tak tukar. Contoh dia bagi hadiah kereta tapi nama tak tukar. Lepas tu tiba-tiba dia mati. Maka boleh tak dituntut dengan dia punya dia punya saksi pun tak ada, penulisan ataupun perjanjian bertulis pun tidak ada. Jadi ini akan mendatangkan masalah. Maka hibah yang dimaksudkan di sini ialah pemberian yang diberi kepada seseorang dengan cara pertukaran barangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat. Wasiat ni pula Allah sebut dalam Quran, min ba'di wasiyatin aw dain. Wasiat adalah 1/3 daripada harta yang kita bagi kepada seseorang. Dan kita bagi itu adalah selepas kematian akan dilaksanakan. Dia tak boleh lebih. Contoh, saya ambil anak angkat. Ya, anak angkat pastinya tidak ada hak dalam pewarisan. Sebab dia anak angkat. Ramai orang silap dia kata, anak angkat boleh dapat. Tak boleh. Anak angkat tak akan dapat apa-apa sebab dia bukan ahli keluarga, dia bukan ahli waris. Maka anak-anak seperti ini bagi apa? Kita bagi 1/3 daripada harta kita, wasiatkan bagi kepada anak kita tu. Ramai dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ambil anak angkat. Jadi dekat situ kita boleh wasiatkan 1/3 kepada anak-anak angkat ini. InsyaAllah mereka punya hak terjamin. Tapi bila dapat? Selepas kematian kita. Itu wasiat. Manakala faraid ni pula adalah suatu tuntutan ataupun transaction harta selepas kematian. Harta saya diberi kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Anak, adik-beradik kalau tak ada anak lelaki. Lepas tu ibu, bapa. Lepas tu adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu sebapa. Semua tu akan diberikan mengikut faraid. Kalau tidak ada wasiat, kalau tidak ada hibah takaful, semua tu akan diberi secara faraid. Jadi faraid ini macam mana nak bagi? Balik kepada Al-Quran. Balik kepada pakar-pakar faraid. So kita tak boleh nak tentukan, saya dapat 1/3. Ikut sedak saya nak letak 1/3. Isteri ni bagi 1/4. Ikut sedak tak boleh. Dia ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Cuma khilaf. Sama ada nak bagi semua terus ataupun nak kita nak ikut faraid terus ataupun kita nak bagi sama rata dulu atau nak bagi secara perjanjian asal dan perbincangan dan sebagainya, itu khilaf. Tapi saya berpandangan faraid ni last sekali. Apabila kita boleh melakukan pembahagian harta secara perbincangan, secara sukarela, maka insya-Allah ia lebih baik kerana ia menggembirakan semua pihak. Begitu juga kalau katakan ada masalah, ada yang tak setuju dan sebagainya, nak balik kepada faraid, faraid adalah yang terbaik selepas segala-galanya tidak terjadi tidak berlaku. Wallahu a'lam. Itu dia tadi perbezaan di antara hibah, wasiat, faraid. Harap jelas kepada penonton yang sedang menonton kami ketika ini. Dan iklan sekejap. Jika anda berminat untuk mendapatkan rundingan takaful percuma daripada ejen Pru BSN, sila klik pautan di bawah komen box yang sudah dipin on top tu. Pun sekali lagi terima kasih kepada yang sedang menonton sesi live istimewa malam ini dibawakan oleh Pru BSN, hibah ataupun hibah. Dan kalau ada sebarang pertanyaan pun silakan komen. Dan kita bersama 3 orang panelis sekarang nak menjawab soalan seterusnya. Boleh jelaskan tak konsep hibah takaful? Ini kita bagi Puan Azhani dulu jawab. Konsep hibah takaful tu, Puan.
Alright, terima kasih Din. Jadi seperti yang telah disebut, saya kira panjang lebar juga daripada Prof dan juga Dr. Abdullah sendiri, hibah ni adalah pemberi hadiah, betul tak? Jadi bila sebut hibah takaful pula, dia adalah pemberian hadiah dalam bentuk nilai pampasan takaful lah. So kalau dalam pampasan takaful ni, iaitu tak lain tak bukan dalam bentuk wang tunai yang akan diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan oleh peserta takaful tu sendiri. Jadi orang kata kalau ikutkanlah seronok lah, sebab apa? Dah dapat hadiah dalam bentuk wang tunai pula. Okay, dan yang manisnya sebab ianya boleh dihibahkanlah kepada sesiapa sahaja. Dia tak ada termaktub orang ni orang tertentu saja, tak ada. Dia boleh dihibahkan kepada siapa sahaja Din, dan penerima hibah berkenaan pula adalah penerima mutlak lah. Dan seperti yang saya share tadi kan, duit berkenaan yang diterima tu bukan sahaja boleh digunakan oleh keluarga untuk meneruskan kehidupan, sebab of course selepas kematian especially ketua keluarga, ibu ataupun ayah sendiri, memang banyak nak pakai duit Din, memang banyak. Jadi dekat situ duit tu boleh digunakan untuk meneruskan kehidupan dan juga digunakan untuk menyelesaikan faraid sendirilah. So itu pendapat saya. Baik, mungkin Dr. Abdullah nak tambah berkenaan dengan konsep hibah takaful tu. Ya, boleh insya-Allah. Jadi kalau kita tengok perkembangan industri takaful ni, kalau mula-mula berlaku perbezaan pandangan. Manfaat takaful ni ataupun takaful benefit ni, adakah dia tertakluk kepada harta warisan ataupun tidak. Jadi perbahasan tu panjang. Ya, jadi alhamdulillah dengan pengenalan IFSA ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, maka pihak pengendali takaful boleh memberi pilihan kepada pelanggan takaful, pemegang polisi takaful untuk mengambil konsep sama ada pemegang amanah, wasi ataupun hibah takaful. Jadi kalau wasi dia memang tertakluk kepada hukum faraid, tetapi dengan mengambil konsep hibah takaful, manfaat daripada takaful ini tidak tertakluk kepada hukum hakam faraid dan dia diberikan kepada beneficiaries di bawah konsep hibah takaful ni ataupun hibah bersyarat ni lah. Jadi bila dia boleh diberikan secara terus, maka harta ini tidak dari segi pengurusannya mudah, pengagihannya kepada ahli keluarga ataupun penama ataupun penerima manfaatnya mudah. Jadi likuiditi pencairan dia mudah dan dia dalam tempoh 60 hari perlu diserahkan dan sebagainya. Jadi konsep hibah takaful ni sangat bermakna dalam membantu keperluan ahli keluarga setelah kematian pemegang polisi takaful. Baik, terima kasih Dr. Abdullah dan juga Puan Azani berkenaan dengan konsep hibah takaful. Sekarang ni bermain-main pula dekat kepala ni persoalan adakah hibah harta dan juga hibah takaful tu perkara yang sama? Mungkin Dr. Izzah boleh menjawab soalan ni. Okey, dia apabila kita sebut hibah, ya, hibah takaful macam yang Dr. Jalil sebut, Puan Azani sebut, ya, bahawa kita boleh menggunakan kaedah yang telah ditetapkan oleh oleh sistem Islamik yang telah ditetapkan di Malaysia. Jadi isu dia macam kalau kita melihat pada hari ini ada orang confuse hibah harta tu macam mana pula. Hibah harta macam yang saya katakan tadi. Hibah harta ini kita kena membahagikan atau menghadiahkan harta itu yang fizikal, ya. Hibah harta ni, harta yang nampak, ya, harta yang boleh dipegang ataupun harta yang boleh ditukar nama. Jadi perkara ini perlu dilakukan ketika hidup. Yang tadi hibah takaful, ya, kalau berlaku kematian dan sebagainya. Jadi memudahkan ahli waris sebab benda itu dalam proses yang telah diikat janji di dalam perjanjian-perjanjian ketika hidupnya si mati. Ya, jadi benda ini perlu dipanggil hibah bersyarat pun ada perbincangan yang cukup panjang. Ya, tapi kalau hibah harta ini kita mengambil konsep asas hibah iaitu hadiah yang diberikan ketika hidup. Kalau katakanlah nak hadiahkan kereta, mesti berlakunya pertukaran nama daripada pemberi hadiah kepada penerima hadiah. Jadi jangan kita hanya main mulut, gunakan kata-kata. Jadi kalau saya kata saya bagi hadiah pada
pada Din, ya, seutas jam. Tetapi saya tidak membuat apa perjanjian. Jadi bila saya meninggal dunia, anak-anak saya datang jumpa Din, dia nakkan jam tu balik. Jadi apa bukti yang menunjukkan Din telah dapat hadiah itu? Ustaz Izhar yang bagi. Maka tidak ada. Bila tidak ada, maka ia akan dikembalikan. Kalau ada saksi lain cerita, ada buat perbincangan ulama. Jadi sekarang ni kalau tidak ada, maka kena kembalikan. Sebab benda itu adalah benda hak yang perlu dituntut oleh anak-anak. Itu sebabnya apa-apa pun perlu ada hitam dan putih. Bagus kalau hibah takaful ini sebab semuanya adalah dalam agreement. Dalam agreement yang mematuhi syariat. Itu yang paling penting. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Abdul Jalil. Baik, kalau sekadar cicit-cicit kat WhatsApp tu tak kira? Susah lah. Susah sikit lah. Kalau yang kecil-kecil tak apalah, macam pen, pensel. Tapi kalau benda yang bernilai, emas, ketul emas, tak boleh. Tanah, sebidang tanah. Banyak kes yang saya boleh katakan yang datang, saya ada masalah ni, arwah ayah bagikan sebidang tanah yang bernilai harga 300,000 di Bandar Baru Bangi. Tapi dia tak bagi, orang tu kata dia dah dapat hadiah. Jadi hitam putih tidak ada, memang susah. Apa-apa pun biarlah kita buat dengan mendokumentasikan segala hibah yang kita nak buat. Baik, ada hitam putihnya. Kita ada pakar-pakar yang boleh membantu. Baik, mungkin Dr. Abdullah nak tambah sikit mengenai hibah harta dan juga hibah takaful. Okey, berkenaan dengan hibah harta ni jelaslah itu hibah secara umumnya, itu hibah pekah, kita bagi harta tanpa timbal balik. Hibah takaful ni adalah satu konsep pilihan yang kita boleh pilih. Lain daripada kita kata kita meletakkan pemberian ni kepada pelaksana ataupun kepada orang yang menguruskan harta tersebut berdasarkan hukum hakam faraid. Dan macam kata Dr. Izhar, sebenarnya ahli-ahli faraid ni pun sebenarnya kalau mereka faham, setelah mereka mengetahui bahagian masing-masing, mereka boleh untuk bersetuju untuk mengagihkan sama banyak. Kalau mereka nak buat macam tu lah. Ataupun ada sebahagian yang nak tarik diri sebab mungkin dia dah kaya, dia nak bagi orang lain supaya untuk dapatkan harta tertentu. Maka dia boleh tanazul, tak ada masalah juga. Tapi yang penting dia dah tahulah dia punya bahagian dan sebagainya. Jadi hibah takaful ni adalah salah satu instrumen untuk manfaat takaful. Kita boleh pilih antara nak buat hibah ataupun nak buat hibah takaful ataupun nak buat macam wafi lah, macam pelaksana untuk kita punya manfaat harta tersebut. Baik. Terima kasih Dr. Abdullah, dan saya tengok dekat Zoom ni ada banyak dah soalan yang masuk, tapi sekejap lagi di hujung sesi live kita nanti kita akan bacakan soalan-soalan yang terpilih untuk dijawab oleh 3 orang panelis kita malam ini. Dan nak tanya Puan Azhani pula. Puan Azhani. Mungkin boleh jawab soalan ni, apakah jenis harta yang boleh dihibah? Alright, terima kasih Din. So pertama sekali sebenarnya memang saya pun setuju yang mana sangat penting untuk kita fahami dulu apa dia kategori harta yang boleh dihibahkan dan apa pula harta yang tidak boleh dihibahkan. Sebab bukan semua harta boleh dihibahkan begitu sajalah. So kita kena faham. So bila kita dah boleh bezakan antara dua ni, maka ia akan memudahkanlah proses pewarisan antara dan juga mempercepatkanlah urusan pembahagian harta sendiri. Okay, harta pusaka ni lah. Jadi kalau saya boleh pecahkan kepada dua, harta yang boleh dihibahkan dan juga harta yang tidak boleh dihibahkan. Kalau harta yang boleh dihibahkan misalnya seperti harta tanah, unit trust, ASB, AHB, fixed deposit, tabung haji dan semestinya takaful lah. Cuma yang istimewanya kalau takaful ni sebab kita wujudkan cash tu. Kita wujudkan cash segeralah. Dengan pampasan takaful, misalnya ambil hibah takaful 500,000 ke 1 juta ke kan, ini kita mewujudkan cash berkenaan. Manakala kalau harta yang tak boleh dihibahkan ni pula seperti misalnya harta yang berada di luar Malaysia ataupun KWSP, kan harta yang mempunyai susuk nilai seperti kereta dan juga of course harta yang dilarang oleh syarak lah. Itu perkara yang terpenting juga tu, kena ramai tahulah.
Baik, itulah dia. Ada yang boleh dihibah, ada yang tak boleh dihibahkan. Okey. Dan seterusnya nak tanya berkenaan dengan kelebihan hibah bersyarat dalam takaful tu. Kelebihan hibah bersyarat dalam takaful. Mungkin Dr. Abdullah boleh jawab. Ya. Hibah bersyarat dalam takaful ni, kalau kita sebagai klien ataupun kita sebagai pemegang polisi, kita pilih hibah dalam bersyarat dan takaful, maknanya kita telah menjadikan manfaat takaful tersebut khusus pada penerima ataupun beneficiary yang dinamakan di dalam polisi takaful tersebut. Jadi dengan sendirinya dia menghalang tuntutan daripada pihak lain ke atas harta tersebut. Jadi maknanya dia akan memudahkan proses pemberian harta ini kepada pihak yang dinamakan dan seterusnya, tidak tertakluk kepada kerumitan proses harta pusaka. Dan cuma kita dari segi syariahnya kita kena juga fahamlah. Maknanya jangan sampai kita berlaku zalim juga kepada pewaris-pewaris yang lain. Maknanya harta-harta yang lain tu jangan sampai kita buat hilang. Tapi harta-harta yang dibenarkan untuk kita melakukan hibah ni, maka kita khususkan untuk pengurusan penerima hibah kita, dengan sendirinya memudahkan urusan dia dan menghalang tuntutan-tuntutan orang lain terhadap harta tersebut. Dengan ini kita merasa tenang lah. Macam kalau kita ada anak yang masih kecil ataupun mungkin ada orang isteri tak bekerja kan. Jadi bila berlaku sebarang kematian itu, nak adjust kehidupan tu, kalau tak ada cash yang segera lah, akan benar-benar menjejaskan lah perjalanan hidup. Jadi memang hibah takaful ni atau hibah bersyarat ni sangat-sangat penting dalam pengurusan pewarisan, harta warisan atau legasi lah. Sangat penting. Baik, terima kasih Dr. Abdullah. Saya suka tadi satu mesejnya, jangan sampai berlaku zalim. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, jika anda semua yang sedang menonton sekarang ni, tak kisah di Zoom ataupun di Facebook, jika berminat untuk mendapatkan rundingan takaful percuma daripada ejen Pru BSN, silalah klik pautan di bawah komen box yang sudah dipin on top tu, dan boleh juga ajukan soalan kepada 3 orang panelis kita malam ini. Di hujung rancangan nanti insya-Allah kami cuba untuk menjawab persoalan tu ya. Dan berbalik kepada sesi live kita malam ini, hibah ataupun hibah, apakah sebenarnya syarat umum pemberi dan juga penerima hibah? Mungkin Dr. Izhar boleh jawab yang ni. Okey, terima kasih Din, rakan-rakan panel dan semua yang sedang menonton. Tengok ada 330 dalam Zoom ni. Okey, secara umum boleh saya katakan untuk kita tetapkan atau jelaskan mengenai hibah secara umum dalam fiqh ini, pertama dia kena ada, dia panggil al-wahib, orang yang memberi. Ya, orang yang bagi hidayah pula dah. Orang yang bagi hadiah ya, orang yang bagi hadiah. Okey. Pertama, orang yang nak bagi hadiah ni mesti pemilik mutlak. Milik mutlak maknanya barang tu barang dia, bukan barang curi, bukan barang orang lain. Dia tak boleh nak bagi. Macam baru ni ada seorang berlaku dekat kawasan saya lah di Kajang kan. Dia datang, dia kata dia punya saudara nak bagi tanah, ya, nak bagi hadiah tanah. Okey, nak bagi hadiah tanah dekat dia. Jadi dia kata boleh tak ustaz? Dia nak bagi hadiah. Saya kata boleh, silakan nak bagi hadiah. Cumanya bila saya tanya lebih detail, tanah itu milik arwah mak dia. Okey. Okey, milik arwah mak dia. Tanah tu pula bukan diletakkan atas nama dia pun. Macam mana dia nak bagi hadiah kepada orang lain tanah yang bukan milik dia? Yang bestnya, sebab apa dia buat macam tu? Dia minta duit. Dia minta boleh tak bagi dalam 100,000 untuk proses pemindahan nama daripada mak kepada dia kepada Allah. Punya kelentong alam dia panggil. Ini tak boleh. Dia nak bagi barang, mesti barang milik dia. Nama dia dalam sistem, dalam kontrak, dalam segala-gala mesti milik dia. Tak boleh bukan milik orang lain. Yang kedua, mempunyai kelayakan untuk memberi hibah.
Maksudnya 16 tahun ke atas. Ya. Yang ketiga, berkuasa penuh lah ke atas harta tersebut. Yang kedua, mesti ada al-mauhub lahu. Siapa al-mauhub lahu? Orang yang nak menerima. Pertama, orang yang nak menerima tu mestilah orang yang orang yang layak, ya, antaranya dia dewasa atas 16 tahun. Kalau bawah 16 tahun boleh dilantik, orang kata apa? Dia punya pemegang amanah. Semua tu perlu ada lawyer, adalah orang-orang yang patut menjaga perkara tersebut. Kadang-kadang pemegang amanah ni dia terlalu amanah, pegang amanah tu sampai peringkat habis semua digunakan. Itu pun satu hal juga. Yang kedua, penerima hibah boleh menguasai jumlah manfaat tersebut. Jadi kena fahamlah dia pula wujud pada waktu itu. Dia tak bolehlah tak ada dan sebagainya, ya. Benda dah orang tu dah meninggal, dia kata saya bagi hadiah kepada keluarga ni, kepada si mati. Si mati tu duit tu tu semua tu dah tak boleh dah. Benda dah berlalu, ya. Dan manakala dalam isu ini kita kena faham konsep hibah yang sebenar, insya-Allah kita tak akan jadi confused. Cuma bila sebut hibah takaful ni, dia satu benda yang barulah. Seperti mana yang disebut oleh panel-panel yang lain. Jadi benda itu untuk mempermudahkan urusan-urusan pada hari ini. Sebab zaman berubah. Al-ahkam tataghayyar bi taghayyuril azman wal amakin. Hukum itu akan berubah mengikut zaman dan keadaan. Selagi mana proses pembaharuan itu berlaku, insya-Allah akan adalah hukum-hukum yang baru yang ditentukan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik, jelas syarat umum pemberi dan juga penerima hibah oleh Dr. Izhar kita. Dan berbalik kepada Puan Azhani. Mungkin Puan Azhani boleh jelaskan tentang manfaat hibah takaful dan juga perbezaan prosesnya tu, Puan. Right. So manfaat hibah takaful ni, Din, sebenarnya dia ada pelbagai lah, yang mana merangkumi aspek pewarisan yang sememangnya tujuan dia adalah untuk memberi ketenangan minda lah kepada peserta takaful itu sendiri, Din. So kalau saya boleh sebutkan dari segi manfaat-manfaat yang memberi ketenangan minda ni, yang pertamanya adalah semestinya penerima hibah berkenaan adalah penerima mutlak. Jadi kalau sebut penerima mutlak ni bermakna duit hibah ataupun pampasan takaful berkenaan tidak boleh diambil oleh orang lain lah. Jadi kita sebagai misalnya penerima hibah tu sendiri, kita tak perlu rasa khawatir lah kalau katalah takut orang ambil ke kan. Yang mana sebenarnya syarikat takaful memang akan berikan pampasan duit hibah tu kepada nama yang tertera dalam sijil peserta tu. Okay, so itu yang pertama. Kalau yang kedua, manfaatnya adalah wang tunai ataupun pampasan hibah takaful ni boleh diperoleh dengan kadar yang lebih segera lah berbanding konsep perwarisan yang sedia ada sekarang. So kalau dari segi hibah takaful ni, saya boleh katakan lebih cepat lah, Din, sebenarnya. Sebab proses tuntutan juga memang telus. Dan bila orang kata nak di-comparekan lah, kalau biasanya macam saya sendiri pun, pengalaman saya ketika arwah ayah saya meninggal dunia, proses walaupun kami adik-beradik 10 orang bersetuju dengan baik, tidak ada pergaduhan, semua selesai dengan baik, alhamdulillah. Itu pun, Din, ambil masa dalam 2 tahun juga, Din. Tetapi apatah lagi kalau ada orang kata mungkin tak setuju itu ini kan, Din, kan. Alright. Selain daripada tu juga kebebasan daripada segi nak menukarlah nama penerima hibah tu. Bermakna once kalau kita dah letak nama penerima tu, bukannya kita tak boleh tukar, Din. Kita boleh tukar. Okay. Kita boleh tukar. And cara pun very easy, and then just isi form. Of course saya percaya akan di-assist lah oleh semua perundi takaful, boleh membantu klien untuk tukar nama. Jadi pengalaman saya sendiri pun klien-klien takaful saya, especially untuk hibah, yang mana yang kok-kok lah mungkin penerima hibah meninggal dunia dahulu sebelum peserta sendiri. So mereka boleh tukar lah, just contact perundi takaful untuk memaklumkan penerima hibah sudah meninggal dunia dan kita nak tukar lah, dan tidak ada sebarang charge dikenakan lah, Din, untuk buat penukaran nama tersebut. And then selain daripada tu juga, yang kita tahu kalau berlaku kematian, biasanya katalah dari sudut akaun bank misalnya, mungkin akan dibekukan. Itu saya rasa semua orang tahu. Tetapi untuk polisi takaful tidak dibekukan lah selepas meninggal. Bermakna jika berlaku kematian tu memang manfaat yang telah dijanjikan dalam polisi tu akan diberikan lah jika berlaku kematian ataupun TPD untuk orang kata konteks hibah ni. Okay, dan mungkin yang terakhir, saya boleh katakan manfaat ataupun kebaikan hibah takaful ni adalah
tiada kos guaman lah, yang mana kalau orang kata apa, duit Cas hibah terlindung, terdapat, cas terlindung ke hidden cost ni tak ada lah insyaAllah. So itu insyaAllah Din. Baik, cukup jelas. Mungkin Dr. Abdullah ada yang tambah sikit ke? Berkenaan dengan manfaat hibah takaful ni, saya nampak dia memperkayakan kita dalam pengurusan pengagihan harta yang kita ada lah. Jadi maknanya pihak yang pemegang polisi ataupun pihak pelanggan, dia boleh tahu harta mana yang perlu dikekalkan sebagai harta warisan faraid dan sebagainya, dan mana harta yang sesuai untuk diberikan sebagai bantuan segera lah, pemberian segera kepada ahli keluarga yang memerlukan. Jadi manfaat takaful ni jadi bagi saya menjadikan perancangan harta kita umat Islam lebih fleksibel dan luas. Baik, terima kasih Dr. Abdullah, itu manfaatnya. Tapi rasanya mungkin penonton yang sedang menonton sesi live kita sekarang ni, mungkin ada yang tak ada lagi, tak mengambil lagi hibah takaful ke. Soal ini kepada Dr. Izhar. Apa sebenarnya Doktor, seorang tu perlu ambil tahulah, take note lah, sebelum membuat sebarang pertimbangan sebelum nak membuat sesuatu hibah tu? Okey, saya terus terang saya cakap, kita ni kadang-kadang kita terlalu berjimat cermat sampai tak kena tempat. Kita boleh beli kereta dengan begitu mahal dan mengikut standard. Kita boleh beli barang-barang yang bernilai. Hari ini orang beli barang-barang kadang-kadang tak masuk di akal. Ya. Contoh baru-baru ni saya teman kawan saya, dia pergi beli basikal Dr. Abdullah. Dr. Abdullah minat basikal ke? Tak main dengan. Jadi kawan saya ni dia minat basikal. Dia baru-baru berminat untuk beli basikal. Jadi bila pergi ke kedai basikal dekat Kajang, saya teman je, saya tak tahu bahawa kat Kajang tu ada satu kedai basikal yang sangat terkenal seluruh Malaysia. Bila sampai kat kedai tu, bila dia tunjuk, saya ingatkan bila nak beli basikal, saya ingat dalam kepala saya paling mahal pun RM5,000 ke RM6,000. Bila saya tengok dia tunjuk basikal tu, dia pun ambil order. Tahu tak berapa harga basikal tu? RM120,000. Kalah harga kereta. Ini adalah basikal ketiganya. Jadi maknanya kita boleh beli basikal dengan harga yang mahal, beli jam tangan yang mahal, beli baju yang mahal, beli rumah yang elok, apa semua sekali. Tetapi kita sebagai umat Islam tak pandai merancang duit, tak pandai merancang harta, tidak pandai menggunakan duit itu sebahagian kecil untuk bayar konsultan seperti takaful ini, BSN, Pro BSN untuk menyelaraskan kita punya harta tu. Itu sebabnya apa yang perlu dibuat? Kita kena ambil lantik dalam ni. Saya rasa ramai ejen-ejen daripada Pro Takaful, Pro Takaful, Pro BSN. Saya ni sebab banyak sangat dalam kepala Pro BSN lah apa semua kan. Ni Takaful, Pro BSN, sebab saya pun salah seorang daripada pengguna peserta Pro BSN juga. Peserta. Jadi bayangkan kita ambil salah seorang daripada ejen yang ada dalam ni untuk dia menjaga kita punya harta. Pertama, kita hire dia, kita bayar dia datang. Kedua, buat perbincangan apa yang kita nak, package apa yang kita nak. Nombor 3, senaraikan semua harta, tak boleh sorok-sorok. Bila sorok-sorok, ini masalah dia. Tiba-tiba ada dekat Afghanistan satu dia punya harta. Tak boleh lah, dia kena bagi tahu. Dia jangan malu sebab pakar-pakar ini ataupun dia panggil apa dia panggil dia? Allah, hai lupa malam-malam buta ni. Dia panggil apa? Perunding takaful, bro. Perunding takaful. Perunding ni dia orang sangat jaga rahsia. Kalau kan Dr. Abdul Jalil cerita dia ada 2, 3, 4 buah rumah, dia ada itu, ada ini. Dia takkan cerita, kalau saya tanya berapa Dr. Jalil punya rumah, Dr. Dollah punya rumah berapa banyak. Dia takkan cerita. Mati hidup balik, dah mati hidup, dia pun takkan cerita. Sebab dia sangat jaga dengan etika kerahsiaan. Jadi itu sebabnya kita bayar, kita hire dia orang akan tengok, oh maknanya nilai rumah, nilai harta aset ada lebih kurang 3 juta. Hutang ada 4 juta.
Macam mana tu? Aset 3 juta, hutang 4 juta. 4 juta. Ini berlaku tau. 4 juta. Lepas tu apa yang perunding takaful buat? Dia akan insured, atau insured ni bahasa apa dia? Dia akan takafulkan. Dia akan takafulkan kita punya harta tu dengan nilai 5 juta mungkin. Alhamdulillah, kalaulah berlaku kematian apa semua tu, insya-Allah harta tu anak-anak tak tanggung dah. Kita punya hutang, dia panggil hutang berlapis tu tidak ada dah. Kalau kat Kajang ni boleh datang jumpa tengok kawasan rumah yang 3 lapis keturunan punya harta, hutang tanggung. Jadi maknanya benda tu penting. Jadi kita kena selesaikan dengan pakar-pakar, insya-Allah benda itu dapat diselesaikan, dapat diberikan kepada ahli keluarga dengan tenang, insya-Allah. InsyaAllah. Ramai yang terasa tu beli basikal 100,000 tu. Baik, mungkin Puan Azhari nak tambah sikit ke persediaan pertimbangan yang perlu dibuat sebelum membuat hibah ni? Okey, kalau saya boleh tambah sikitlah daripada sudut kita pula sebagai perunding takaful, mungkin kena pastikan juga tahap kesihatan tu lah. Okay, yang mungkin kadang-kadang ada yang tak terfikir, nak ambil hibah ni kena tahu juga ke tahap kesihatan? Jawapan dia ya. Kena pastikan kita sihat. And then orang kata apa, tak adalah penyakit-penyakit ke apa kan. Berat badan juga perlu ideal, tinggi berat semua kena ideal. Okay, so memang ada ramai juga saya punya bakal klien yang mana bila nak sign up tu sihat tetapi berat badan terlebih dan sebagainya, mungkin terpaksa tangguh dahulu permohonan hibah tu lah. So saya pun advice lah untuk dia pergi gym dulu ke apa kan. After 3 months datang balik. Memang benda-benda tu antara perkara yang diambil kira juga untuk kita nak memiliki satu perlindungan takaful, khususnya hibah ni lah perlu. Baik. Tahap kesihatan tu Din. Tahap kesihatan. Baik, satu info yang baru untuk penonton di luar sana sebelum mengambil hibah. Dan kepada Dr. Abdullah, nak tanya ni, bagaimana Peru BSN tu dapat membantu rakyat Malaysia berkaitan hibah tu, Doktor? Ya, baik, terima kasih Rin. Alhamdulillah, saya peranan Peru BSN dalam menyediakan skim perlindungan takaful yang pertama sekali, of course lah, kita kata patuh syariah. Kemudian yang menariknya hibah takaful ni adalah dari segi flexibility dia di antaranya lah. Kita boleh tentukan siapa yang kita rasakan memerlukan kita panggil bantuan ataupun hibah takaful tersebut selepas pemergian kita. Hatta kalau dia bukan ahli keluarga sekalipun, macam kita kata tak termasuk dalam senarai pewaris, sama ada anak angkat ataupun anak tiri, ataupun orang contohnya ibu bapa yang bukan Islam, dia bila dah berbeza agama, dah tak ada faraid, tetapi hibah masih boleh dilakukan. Jadi macam flexibility dia pertama sekali tu yang paling menarik lah, yang pertama. Yang kedua, dari segi kos yang murah. Maksudnya kalau kita tengok manfaat dia besar, tapi dia punya kos dia taklah kita panggil taklah membebankan. InsyaAllah mampu. Bahkan kalau dengan RM100 sebulan pun boleh sampai ratusan ribu di perlindungan yang boleh. Ni kalau tanya nak match antara harga dengan perlindungan ni, saya bukan orang yang pakar lah, kena tanya pada Puan Azhani lah. Tapi maknanya flexibility, apa kita panggil, kita tentukan, lepas tu dari segi kos yang murah. Jadi ini contoh adalah pelan yang disediakan oleh walaupun orang tu tak termasuk dalam senarai pewarisan kita pun. Jadi kita mungkin manalah tahu kita maaf katalah kita ada satu pewaris tapi dia mahjub. Dia terhijab sebab adanya anak kita, jadi di keluarga kita tu dia terhijab daripada harta warisan, tapi dia sebatang kara. Sebatang kara maknanya dia, maaf tersebut, mungkin keluarga tak ada, anak tak ada dan sebagainya. Jadi bila dah berusia mungkin tak ada bantuan kewangan, kita boleh hibahkan untuk dia. Jadi flexibility dalam kita memilih beneficiary dengan kos yang munasabah dan sebagainya, bukan Sarawak, munasabah. Jadi saya rasa memang alhamdulillah, insya-Allah seperti produk PBSN Warisan Plus dan sebagainya, ini adalah satu instrumen yang dapat disediakan oleh
Pro BSN kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik. Terima kasih Dr. Abdullah. Mungkin Puan Azani nak tambah dengan RM100 sebulan minimum tu. Rasa saya ambil yang tu lah. Rasanya Puan Azani. Itulah, Din pun klien Pro BSN kan? Betul. Ya. Jadi actually kalau dia sebenarnya nak ambil hibah ni pun kita tengok jugalah, of course umur, pekerjaan, tahap kesihatan, merokok ke tidak, semua tu kita akan ambil kira lah. Tapi kalau pengalaman saya, kebiasaannya dengan RM100 pun kita boleh dapat lah RM350,000 hibah. Ada juga kalau kita adjust sikit plan tu boleh dapat RM500,000 hibah, malah RM1 juta pun boleh. Sebenarnya, tapi kena minta perunding takaful untuk bantulah. Sebab kita ada penyeraan yang tersendiri, untuk orang kata sediakan yang terbaik juga mengikut apa keperluan dan juga mungkin permasalahan. Sebab saya sendiri pun, jujur saya kata, saya sendiri pun memang ada ramai klien yang bila kita berjumpa bertentang mata ni, barulah keluar saya ada tu, saya ada ni, nombor 2, 3, 4, minat rahsia itu nak, jadi kita faham benda tu lah. Dan niatnya baik untuk mengelakkan permasalahan. So seperti Dr. Abdullah cakap, memang carumannya rendah lah untuk manfaat yang sangat besar. Baik. Dan jika ada yang sedang menonton sekarang ni berminat sekali lagi untuk mendapatkan rundingan takaful percuma daripada ejen Pro BSN, klik je pautan di bawah komen box yang sudah di-pin on top tu. Dan terima kasih kepada yang sedang menonton di Zoom, 330 orang yang sedang menonton di Facebook Malaysia Kini pun ada juga, di Facebook Pro BSN juga. Terima kasih banyak-banyak. Silakan ajukan soalan. Sekejap lagi saya akan ajukan kepada 3 orang panelis kita, tapi kita nak teruskan lagi kita punya soal jawab untuk sesi live kita kepada Puan Azani. Memandangkan sekarang ni kes COVID-19 masih lagi tinggi kan, jadi apa pendekatan dan juga strategi yang digunakan oleh Pro BSN untuk membolehkan pelanggan membuat servis hibah tu? Alright, terima kasih Din. Jadi kalau saya boleh katakan, ataupun saya buat story sikit lah. Actually masa kita berhadapan dengan COVID tahun lepas, so saya sendiri pun sebenarnya memang nervous jugalah, macam mana nak kerja ni kan, sebab kerja kami ni memang jumpa orang. Tu memang orang kata dah biasa dah. So bila berlaku COVID ni, syarikat telah mengambil inisiatif dengan pantas untuk menyediakan satu sistem yang diberi nama REO. So, saya percaya mungkin ramai kot bakal-bakal klien pernah dengar perunding takaful daripada Pro BSN sebut REO ni. So REO ni dia stand for Remote Enrollment Option. Bermakna bakal klien bukan sahaja nak ambil hibah ke ataupun apa jua plan, mereka boleh sign up dalam keadaan yang paling selamat, iaitu di rumah tanpa perlu berjumpa dengan perunding takaful lah. So kita boleh berzoom seperti ni. Janji ada internet connection lah, dan sistem berkenaan adalah sistem yang memang selamat untuk digunakan lah. Jadi klien tak perlu risau, segala orang kata maklumat yang diberikan tu disimpan dengan baik oleh pihak syarikat, dan akan terus diproseskan lah apabila detail yang diperlukan juga caruman pertama diterima, akan terus diproses untuk membantu agar rakyat Malaysia especially boleh memiliki satu pelan hibah yang terbaik lah, dengan kadar yang mudah dan lancar serta selamat. Din. Baik, mudah sangat-sangat. Okey, jangan fikir-fikir lagi, teruskan mencari perunding Pro BSN. Mungkin ada tu kawan-kawan kan, tanya je, shout out je dekat Facebook, insyaAllah ada yang muncul tu kan. Apapun, terima kasih kepada yang sedang menonton di Facebook, dalam 900 lebih juga yang sedang menonton sesi live kita hari ini, dan berbalik semula kita kepada hibah tu sendiri kan. Tajuk kita pun hibah ataupun hibah. Jadi nak tanya, apa hukumnya? Kita cakap pasal hukum pula. Apakah hukum dan boleh ataupun tak sekiranya pemberi hibah dia nak tarik semula setelah hibah tu dilakukan? Mungkin Dr. Izhar boleh jawab yang ni. Okey, kalau kita dah buat pembagian hibah itu dengan sempurna ketika hidup, kemudian harta itu telah diberi ketika hidup. Masa ketika kita dalam proses kita buat perjanjian itu ketika kita hidup, ya. Kemudian kita nak bagi kepada, saya nak bagi kepada A, ya. Saya nak bagi hadiah ataupun hibah itu kepada A. Dalam proses buat perjanjian, tiba-tiba saya terfikir saya nak tukar.
saya nak tarik balik. Boleh tak? Masa tu saya hidup? Boleh, tak ada masalah. Hibah, dia boleh tarik balik. Sebab dia masih hidup. Cuma dari sudut adabnya lah, dah bagi tarik balik tu apa cerita kan? Jadi itu satu benda yang lain dari sudut akhlak. Cuma dari sudut hukum tidak ada masalah, dibenarkan. Berbeza dengan setelah mati. Kita dah buat agreement, contoh dah buat agreement dengan BSN ini, ya, dengan Pro BSN dah buat tetapkan bagi hibah takaful apa semua kepada penama yang bukan daripada ahli waris sebagai contoh. Ya, kita dah bagi pada anak angkat. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Harta itu dah sampai kepada budak itu, maka dah tak boleh tarik lagi dah. Tak boleh buat apa sebab dah berlaku dengan sempurna. Ya, pemindahan setelah kita meninggal dunia. Jadi oleh sebab itu kita kena jelas dan kita kena faham, ya, konsep kita nak bagi itu biarlah daripada hati. Ya, kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tu memang benar-benar nak membantu, nak menggembirakan semua pihak. Jadi itulah yang perlu ada. Jadi kalau kita duk letak dalam kepala, duk meragu-ragu, duk main nak bagi, nak tarik, nak main, nak tarik, itu tidak bagus dalam Islam. Jadi oleh sebab itu kita kena faham konsep hibah itu sebenarnya untuk menggembirakan semua pihak. Kalau hibah takaful ini untuk mempermudahkan semua urusan. Jadi jangan kita berkira sangat, jangan kita terlalu terlalu pentingkan diri sehingga menyukarkan pembahagian harta selepas kematian kita. Wallahu alam. Baik, nak memudahkan sebenarnya. Tapi kan Puan Azani, mungkin ada sebenarnya situasi di luar sana yang bila dah ambil itu nak bertukar-tukar pula. Memang ada lah. Memang ada. Tapi benda tu tak menjadi masalah lah buat kita. Kita respect dan orang kata hormat lah. Itu adalah hasrat kepada peserta sendiri. Jadi that's why memang kita ada sediakan macam saya kata tadi form untuk pengisian semula lah, penama mungkin nak ditukar dan sebagainya kan. Kalau dulu contoh saya ada banyak juga kes yang mana hari tu anak 2 orang kan, nak dihibah kepada anak misalnya kan, tiba-tiba tambah anak lah kan, tambah isteri dan macam-macam cerita. Jadi as simple as just isi form lah untuk buat sebarang amendment. So tidak menjadi sebarang permasalahan lah sebenarnya untuk kita. Tambah isteri pun ada juga ya. Ada Din. Ada. Itu ada. Baik. Sekarang ni masanya tambah suami je. Tambah suami tak boleh, Prof. Tapi tukar suami ada, betul. Ada. Itu ada. Tukar suami ada. Macam-macam kisah lah. Betul, macam-macam. Yang penting kalau sebab tukar tu tukar borang ada je. Borang ada je, betul. Tapi berlaku semua berlaku ketika hidup kan? Betul, Prof. Semua mesti berlaku ketika hidup lah. Once dah meninggal tak boleh ubah apa dah. Kita kena akur dengan hasrat. Tapi kalau dia datang juga lepas meninggal? Itu Prof kena handle lah. itu dia punya konsultan lari terus. Resign daripada dia. Baik, okey. Rasanya sekarang ni kita masanya untuk kita jawab soalan. Ada banyak ni Q&A daripada penonton-penonton kita di Zoom, ada di Facebook, apatah lagi. Jadi saya nak baca kat sini soalan yang pertama. Sebab kita dah pukul 10 dah ni rupanya. Soalan dekat sini, bagaimana dengan harta yang tidak boleh dihibahkan? Apakah cara terbaik untuk menguruskannya? Mungkin Dr. Abdullah boleh jawab dulu yang ni? Baik. Terima kasih. Jadi kita boleh bahagikan harta yang tak boleh hibah ni, harta yang tak boleh hibah dari segi apa kita panggil pertama syarak lah. Kalau harta tu harta haram, maka sebaik-baiknya kita panggil hilangkan elemen haram tersebut. Dan nak hilangkan elemen haram tersebut ni ada beberapa kaedah lah. Kalau dia akaun konvensional, tukarlah pada Islamik. Tapi kalau perkara tu tersebut tuan dia dah tak dikenali, mungkin kita kena tabaruk dan sedekahkan ataupun serahkan kepada Baitul Mal. Jadi sebab kita tak boleh hibahkan dia sebab itu harta haram, harta yang bukan milik kita. Tapi kalau harta-harta yang macam kita kata harta yang halal, sah dan tapi tidak dibenarkan untuk dihibahkan. Dan pertama sekali sebaiknya kita pastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta tersebut lengkap. Ini memudahkan urusan bagi ahli keluarga kita ataupun pemegang amanah. Kita boleh lantik pemegang amanah ataupun yang dipanggil sebagai pemegang amanah ni ada 2.
Kalau kita kata dia waktu hidup, kita panggil al-amin lah. Tapi kalau pemegang amanah selepas mati tu dia panggil al-wasi. Jadi angkat dia panggil angkat wisayah. Jadi kita boleh lantik pemegang amanah. Jadi pemegang amanah ni jadi pelaksana. Dia mungkin ada akses, dia ada lesen, dia ada kepakaran, pengalaman dan sebagainya. So untuk harta-harta yang tak boleh dihibahkan, kita seloknya kita lantik pemegang amanah yang dengan kita sediakan dokumen-dokumen ni dan sebagainya. Itu yang terbaik lah. Baik, terima kasih atas jawapan Dr. Ullah. Semoga menjawab soalan daripada audiens kita. Dan kita pergi tengok di Zoom. Ini soalan daripada Azliana. Dia tanya, jika penama dalam takaful, contohnya anak di bawah umur dan peserta takaful meninggal dunia, bagaimana pengurusan hibah kepada anak bawah umur tersebut? Mungkin ni Puan Azhani boleh jawab? Mungkin ada pengalaman sebelum ni? Bermakna anak di bawah umur dan ibu atau ayahnya meninggal dunia, betul Din? Peserta takaful meninggal peserta dunia. Peserta takaful tu meninggal dunia. Okey, jadi bila mana anak tu di bawah umur, sebenarnya anak tu bukanlah tak dapat langsung dapat. Ini pengalaman saya sendirilah. Tetapi amount yang boleh diterima tu untuk setakat hari ni lah, law pada hari ni adalah sebanyak RM50,000 sahaja dahulu. Okey, yang mana selebihnya tu akan dipegang lah oleh Amanah Raya Berhad. Bukan tak dapat kepada anak tu, tapi dipegang sementara sebab umur belum cukup. Okey, jadi tetapi anak tu semestinya perlu ada penjaga yang sah lah. Dia tak boleh, dia tidak ada penjaga yang sah sewaktu itu dan dia dapat RM50,000, tak. Dia perlu ada penjaga yang sah sebab Pro BSN memerlukanlah siapakah dia yang akan menjadi penjaga sah untuk anak ataupun anak yatim ni. Baik. Terima kasih Puan Azhani. Semoga menjawab soalan daripada Puan Azliana. Baik, seterusnya ada lagi soalan di Zoom ni, soalan daripada Tuan Muhammad Nur Hafiz. Soalannya, adakah setelah menyertai program takaful hibah, wang boleh dikeluarkan dalam tempoh masa tertentu, contohnya selepas 10 tahun? Siapa nak jawab ni, Dr. Abdullah ataupun Puan Azhani? Saya bolehlah jawab. Baik. Okey, Dr. Abdullah nak jawab. Ada tak Puan Azhani tak? Puan Azhani, silakan. Okey. Alright, so maknanya dalam tempoh 10 tahun dan duit nak dikeluarkan lah. Dia tengok Din, kalau dalam polisi yang di-sign up oleh peserta takaful tu ada misalnya ada letakkan elemen investment misalnya yang membolehkan wujud pula ada cash value dan bolehlah keluarkan cash value tu. Tetapi duit hibah tu tak boleh sebab duit hibah tu hanya akan diberikan oleh pihak takaful hanya sebab orang kata dua perkara sahajalah, iaitu sama ada meninggal dunia ataupun hilang upaya kekal menyeluruhlah TPD. So kena jelas dekat sini apa plan yang ingin di-sign up tu, yang nak diambil tu. Sebab kalau misal kata kalau plan di Pro BSN ni dia lebih fleksibel, dia banyak, dia peronia takaful pun harus bijak untuk buat yang terbaik lah. Maknanya kalau dia dah tahu dah bakal customer dia ni suka untuk adalah juga cash value dan sebagainya, maka peronia takaful tu perlulah orang kata hasilkan satu plan menepati apa yang bakal klien tu nak. Dia kena discuss betul-betul lah. Supaya customer pun tak salah faham. Nanti dia ingat duit hibah ni, kalau nak pakai duit ke apa boleh keluarkan dan sebagainya kan. Macam tu. So kena jelas betul-betul lah dekat situ. Panjang lebar jawapan daripada Puan Azhani. Nampak sisi agent Pro BSN dekat situ kan. Baik, seterusnya panjang juga sebenarnya soalan daripada Zoom. Daripada Puan Nur Azlina. Okey, mungkin Dr. Izhar boleh bantu untuk soalan ni. Soalannya, saya ada sediakan hibah takaful. Dalam masa yang sama, saya ada sediakan buku untuk tulis semua hutang dan harta sekiranya saya meninggal dunia. Kenapa saya sediakan buku tersebut? Untuk suami tahu apa yang perlu dibuat sebagai panduan. Boleh pakai atau sah ke kalau wasiat ditulis di dalam buku tersebut? Harap betul lah intonasi saya tu seperti Puan Nur Azlina nak ya. Panjang soalannya tu. Okey, itu satu perkara yang cukup bagus ya. Apabila kita meninggal dunia, kita meletakkan segala hutang piutang kita dalam satu buku. Ya, buku yang jelas untuk ahli keluarga selepas kematian kenal pasti siapa yang berhutang, ya, berapakah nilai hutang, dan ia akan dapat ditunaikan, dilangsaikan jika ada duit
hendak difaraidkan. Sebelum faraid kita selesaikan hutang, wasiat 1/3 dan sebagainya. Cuma kalau kita dah buat dengan perunding takaful, maka kita boleh merujukkan perkara itu juga kepada pihak yang berwajib. Maksudnya kita boleh rujuk kepada perunding itu, macam mana kalau saya meninggal dunia, ini saya akan letak. Jadi benda tu boleh dikenal pasti dan boleh diselesaikan kalau pihak perunding itu daripada awal telah masukkan sebagai contoh, ya, untuk pembayaran, untuk selesaikan hutang piutang yang ada, ya, maka tidak ada masalah. Jadi bab produk ini perlu tanya Puan Azhani lah, sebab dia lebih tahu tentang isu ini. Cuma kita kena faham konsep bila kita mengambil takaful dalam isu harta ini. Sebab kalau kita tak buat, pertama ada hari ini orang tidak tulis langsung hutang piutang dia. Sehingga ahli keluarga tertanya-tanya siapa yang berhutang dan siapa yang tak berhutang. Bahkan ada pula yang datang sengaja buat ada hutang. Sudah. Aduh. Ini dah berlaku, memang ada berlaku. Susah juga nak tentukan. Jadi nak tak nak ahli keluarga ni tetap bagi. Tapi ingat, pengambilan itu adalah haram kerana mengambil hak orang jangan batil. Ya, ada pula yang ada tetapi segan nak pergi minta. Sebenarnya tak perlu segan, pergi jumpa. InsyaAllah akan diselesaikan. Jadi benda inilah perlu difahami dengan betul agar kita tidak meninggalkan hutang selepas kematian dan tidak membebankan ahli keluarga dan sebagainya. Satu kes saya nak kongsi. Ya, ada satu hamba Allah ini, dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Jadi rupa-rupanya dia punya aset ada lebih kurang 8 juta. Masa dia meninggal dunia, aset dia lebih kurang ada 8 juta. 8 juta. 8 juta, ya. Setelah dia meninggal dunia, didapati pastilah orang ini dia tidak ambil apa-apa perlindungan takaful dan tidak ada perunding takaful dan sebagainya. Setelah dia meninggal dunia, dia didapati tidak bayar LHDN. Okey. Bahaya ni. Jadi saya selalu cakap pada semua di luar sana, selepas kita nak meninggal dunia, ada dua benda yang akan datang. Pertama, yang datang jumpa kita, yang akan datang ambil nyawa kita adalah malaikat maut. Selepas malaikat maut datang, yang datang nombor 2 adalah LHDN. Di situ dia orang akan kira balik. Kira tahu tak, daripada 8 juta, rupa-rupanya dia punya nilai cukai yang dia tak bayar masuk dengan denda dan sebagainya, almarhum ni, lebih kurang 7 juta. 7.8 juta. So ada 200,000 ya. Ini berlaku ni dekat kawasan saya lah. Kawasan saya yang Bangi, Bandar Baru Bangi ni kawasan orang pandai-pandai kan. Harta pun masa dia orang beli tu zaman-zaman, orang kata apa, zaman-zaman tanah 2 ringgit sekaki. Sekarang dah nilai RM100 sekaki. Jadi maknanya dia orang beli harta, dia orang buat rumah sewa apa semua, tak bayar hutang. Tak bayar cukai. Jadi benda ni sangat bahaya. Tu sebabnya untuk kita hari ni belajar, ambillah takaful, khususnya macam Pro BSN ini banyak membantu sebenarnya. Banyak membantu, insya-Allah perunding-perunding akan bantu untuk selesaikan kita punya hutang piutang, dan tak perlulah kita nak tulis-tulis. Yang kecil-kecil tu bolehlah tulis. Besar-besar tu insya-Allah perunding akan bantu. Wallahu alam. Baik, insya-Allah satu peringatan yang baik dekat situ oleh Dr. Izhar. Dan seterusnya sempat lagi ni kita nak menjawab antara persoalan daripada ini di Facebook, daripada Hairudin Din. Saya nak tanya, katanya, adakah pelaksanaan hibah perlu dapat persetujuan daripada seluruh ahli keluarga? Ini mungkin Dr. Abdullah berjawab. Terima kasih. Untuk pelaksanaan hibah tak perlu kepada persetujuan seluruh ahli keluarga. Kalau kita nak maksud persetujuan seluruh ahli keluarga ni, kalau contohnya dah dapat harta pewarisan, dah tahu bahagian masing-masing, kemudian kita nak bahagikan sama rata, ataupun nak bagi orang ni lebih, bagi orang ni kurang. Contohnya adik ni mungkin ada kecacatan, jadi dia perlukan lebih sikit. Jadi kalau kita sepakat seluruh ahli waris bersetuju, ya kita boleh bahagikan, itu tak ada masalah. Tapi untuk hibah tak perlu. Untuk hibah tak perlu pada persetujuan ahli keluarga. Yang penting kita mempunyai pemilikan sempurna terhadap apa yang kita nak hibahkan.
Jadi bila kita ada pemilikan sempurna dan kita ada ahliyatul tabarruk, maknanya kita boleh melakukan tabarruk, cukup syarat-syarat untuk melakukan tabarruk, dan segi fiqahnya kita boleh melakukan hibah. Cuma macam saya katalah, dalam satu hadis Rasulullah SAW juga berpesan supaya kita tidak menyeleweng dalam harta warisan. Maksudnya ialah jangan sampai kita menggunakan instrumen-instrumen yang ada ni untuk menidakkan habis semua bahagian harta warisan tu, semua ditarik begitu. Itu jadi akhirnya ditakuti kita menyeleweng. Jadi kena menggunakannya dengan bijaksana, dan saya rasa ini perunding kita lebih kita panggil lebih mahir, insya-Allah. Baik. Terima kasih Dr. Abdullah. Rasanya soalan yang diajukan Taufik Ibrahim ni dah dijawab tadi oleh Dr. Abdullah. Dia tanya, boleh ke saya hibahkan harta saya kepada kawan yang bukan beragama Islam? Jawapannya ringkas, boleh ya. Hibah dia bukan macam harta warisan ya. Hibah lebih fleksibel. Baik. Seterusnya daripada Fazilah, ini soalan dari Zoom yang sekarang ni kekal 300 juga yang sedang menonton. Terima kasih kepada anda semua yang menonton dari tadi, dari pukul 9 sampai dah pukul 10 lebih dan ya. Mungkin ni soalan yang terakhir lah ya. Fazilah ditanya, boleh tak hibahkan rumah yang masih lagi dalam pinjaman bank ataupun pinjaman kerajaan? Siapa boleh jawab yang ni? Puan Azani ke? Saya rasa Prof ataupun doktor lah. Tapi saya tahu jawapannya, tapi mungkin doktor ataupun Prof lebih arif. Dr. Izzah? Dr. Abdul Jalil lah. Last question. Soalan terakhir. Silakan Dr. Allah. Okey, dari segi pemilikan kita terhadap rumah tersebut, memang kita memiliki rumah tersebut, tapi oleh kerana kalau kita punya pembiayaan kita belum habis, jadi rumah tersebut masih lagi di-charge-kan dengan bank tersebut. Jadi maknanya sebarang kita panggil liquidity atau sebarang jualan rumah tersebut perlu diselesaikan terhadap hutang yang berbaki kepada bank tersebut, dan kalau ada balance, barulah dia akan masuk kepada harta si pewaris lah. Cuma kalau nak didokumentasikan sebagai hibah, itu saya kena tanya kepada pihak yang berkaitan. Cuma penasihat saya macam ni, macam saya kata tadi, jangan sampai kita menggunakan instrumen hibah ni. Contohnya lah, waliyadzubillah kan, kita ada berapa orang anak-anak kan, tapi kita favor pada satu orang, jadi kita hibahkan rumah tersebut ataupun balance yang ada nanti kepada seseorang sahaja. Dari segi legal mungkin benda tu boleh executed, tetapi dari segi kita telah menarik hak orang yang berhak, itu kita kena hati lah. Jadi itu dari segi syariah, yang dari segi prosedur mungkin saya serahkan kepada yang tahu lah. Baik. Terima kasih Dr. Abdullah atas jawapan yang diberikan. Tadi tu second last. Ini last. Ini betul-betul soalan terakhir. Mungkin Puan Azani boleh jawab. Soal ni, selaku seorang penerima hibah, adakah terdapat sebarang limitasi tentang penggunaan wang hibah selepas menerimanya? Dia dah dapat dah, ada tak limit dia nak pakai tu? Okay, so soalan ni saya selalu juga dapat daripada kita punya bakal klien semasa nak sign up tu kan, dia risau lah, takut duit ni boleh guna untuk tujuan-tujuan tertentu sahaja. So menjawab soalan daripada crowd tadi tu, saya boleh katakan tak adalah sebarang limitation, sebab bila duit tu dah menjadi hak mutlak kepada penerima, bermakna terserah kepada si penerima hibah berkenaan lah untuk apa jua tu urusan tujuan. Mungkin kalau dari segi perunding takaful sendiri, kami boleh memberi orang kata nasihat kan, arwah mungkin ada hutang sekian-sekian yang telah dikongsikan oleh kita kan bersama kita, tapi at the end of the day orang kata terserah kepada penerima hibah tu sendirilah apa yang nak dilakukan sebaiknya dengan duit yang diterima berkenaan. Baik, semoga menjawab persoalan yang terakhir diajukan kepada 3 orang
panelis kita malam ini, dan kita tengok masa pun dah pukul 10.15 malam. Disebabkan kesuntukan masa, maaf sekiranya ada soalan daripada penonton semua kami ajukan dan tak dijawab oleh para panelis kita. Minta maaf sangat-sangat sebab kita dah pun berada di penghujung rancangan. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada 3 orang panelis kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Isa Arif. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Ya, juga kepada Dr. Abdullah. Terima kasih Doktor. Tadi tak makan, boleh makan lepas ni ya. Sama-sama, insyaAllah. Right, dan terima kasih Puan Azani. Okey, sama-sama Din. Terima kasih juga kepada semua panel. Din sendiri, terima kasih. Baik, dan sekali lagi terima kasih kepada yang menonton dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Memori indah bersama Peru BSN kebanyakannya apabila kami membantu golongan yang memerlukan. Sejujurnya, 15 tahun dalam industri ini, kami telah berkembang pesat dan menjadi pengendali takaful keluarga nombor 1 di Malaysia. Saya sebenarnya amat tertarik dengan kejayaan yang membolehkan saya menguruskan masa dengan fleksibel supaya saya boleh membantu lebih ramai orang bagi mencapai aspirasi mereka. Dan pada masa yang sama, saya sentiasa bersemangat untuk memastikan mereka mendapat perlindungan kehidupan yang sepatutnya. Apa yang mendorong saya dan isteri untuk menjadi pelanggan Peru BSN ialah kami mahukan perlindungan untuk masa akan datang. Sepanjang saya menjadi pelanggan Peru BSN selama 8 tahun ni, tak ada sebarang masalah dengan mereka dan sangat mudah untuk berurusan dengan mereka. Kami beraspirasi untuk memainkan peranan penting dalam memajukan negara, menambah baik taraf kesihatan dan ekonomi rakyat Malaysia dan memberi impak positif kepada komuniti sekeliling. Peru BSN terus berpegang kepada misi untuk menjamin masa depan keluarga di Malaysia melalui penyelesaian inovatif yang dibina berasaskan nilai-nilai Islam. Aspirasi saya adalah terhadap golongan kurang bernasib baik. Saya mahu membuat sesuatu yang bukan sahaja memberi manfaat kepada PBSN tetapi kepada masyarakat secara keseluruhannya. Making a difference in people's lives adalah inspirasi utama saya dan saya ingin membawa perubahan yang baik dan sedikit sebanyak dapat meringankan beban orang lain. Aspirasi saya adalah untuk terus meluaskan empayar pasukan saya dan memastikan kami terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan di seluruh Malaysia. Peru BSN sentiasa memahami keperluan rakyat Malaysia yang perlukan perlindungan terutamanya pada waktu yang genting macam sekarang dengan memberikan pelan perlindungan yang holistik termasuklah pelan khas kemasukan ke hospital dan juga pasca vaksinasi COVID-19. Kerana itu, kami tawarkan penyelesaian takaful komprehensif yang memberi perlindungan, hayat, perubatan, pelaburan dan juga keperluan pada golongan yang kurang upaya. Jelas bahawa fungsi Peru BSN adalah untuk menyediakan akses kepada produk-produk pelindungan takaful dengan sistem sokongan yang baik untuk para pelanggan. Peru BSN Makro Takaful Jariah telah memberi impak yang besar terhadap tata cara kehidupan saya. Serta berfikir mencari solusi yang terbaik terhadap masyarakat ini. Ini selaras dengan kata-kata keramat yang sering dilaungkan oleh Peru BSN, takaful untuk semua, untuk kehidupan. Saya mendoakan semoga Peru BSN sentiasa di hati rakyat Malaysia buat selama-lamanya. Saya sebagai pelanggan Peru BSN sangat berbangga dengan kejayaan ini. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa menyokong kami. Komitmen kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan dan perlindungan yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah kami akan teruskan usaha kami untuk tahun-tahun yang akan datang. Walaupun di mana kami berada, inspirasi kami bermula dengan aspirasi anda.